So untuk fizik yang pertama sekali kita akan tengok basic iaitu pengukuran. Okey. Pengukuran maksudnya measuring. Kalau fizik kita mesti sangat fokus kepada apa yang kita boleh ukur. Jadi biasanya kita represent mewakilkan pengukuran dengan nombor. That's why masa itu ada pelajar tanya matematik dengan fizik apa kaitan sebenarnya. So matematik adalah satu alat untuk kita faham konsep. Kita tak tahu secara lebih detail. Contohnya saya rasa sekarang sangat sejuk. Okey, tetapi berapa sejuk saya nak tahu dengan lebih. Jadi saya perlu satu matematik iaitu nombor untuk mengukur berapa sejuk sekarang. Okey. So apakah itu kuantiti fizik? Kalau kita belajar bahasa Melayu, kuantiti fizik, kuantiti maksudnya berapa, bilangan kan? So kalau di dalam fizik, kuantiti maksudnya apa sahaja yang kita boleh ukur. Okay? Anything that we can measure. Can you give me example? Apakah yang boleh kita ukur dengan alat pengukur? So contohnya ketinggian, lagi panjang, berat, lagi suhu. So semua ini kita boleh ukur. Okay? Sisi badan, suhu, jarak dan sebagainya. Semua ini kita boleh ukur. So macam mana kita nak buat pengukuran? Okay, contohnya kalau kita tengok meja ini, okay, so panjang meja ini kita nak ukur, kita perlukan satu alat. Okay, kita perlukan satu alat untuk mengukur iaitu pembaris ataupun pita pengukur. Tetapi macam mana kita nak sebutkan, macam mana nak tahu berapa ukuran itu? Okay, contohlah ada pelajar kata, oh meja ini sangat panjang. Okay, panjang meja ini sangat panjang. Tapi orang kedua kata meja ini tak panjang, pendek saja. Rumah saya punya meja lagi panjang. Jadi bila kita guna perkataan panjang ini, lebih panjang, lebih pendek, dia agak subjektif. Okay, I call the word subjektif. Maksudnya dia ikut pandangan manusia. Ada orang kata sekarang sejuk, ada orang kata sekarang panas. So panas ke sejuk? Dia bergantung kepada perasaan atau pandangan orang. So kita tak boleh percaya atau tak boleh tahu sangat apakah yang sebenarnya. Ini panjang ke pendek, ini panas ke sejuk. That's why kita perlukan nombor untuk beritahu berapa pengukuran itu. Okay. Contohnya kalau ketinggian saya, okay, ketinggian saya adalah berapa? Okay. Ketinggian saya contohnya 176. Okay, 176. Apa? 176 apa? Kalau saya tulis meter, okay, itu agak tak logik. cm. Okay. Ada orang kata tak, saya tak jawab macam ni. Ketinggian saya adalah 1.76. Tapi kalau you jawab dalam cm, itu pun tak logik. Kita pakai meter. So kita nampak ada banyak sebutan unit itu. Okay, kita ada meter, kita ada cm. Mungkin ada yang dia suka jawab dalam apa ni 0.176 apa ni bukan cm, 0.176 contohnya saya pun unit lain lah, tak boleh meter. Okay, so nombor ini hanya bagi tahu kita berapa, tetapi kita perlukan unit. Okay, perlukan unit. Contohnya kalau saya bagi tahu JB kepada KL. Okay, JB kepada KL. Kalau you bagi tahu saya 300 sahaja, saya akan tanya you soalan. 300 apa? 300
you tak sebut dengan baik, orang ingat 300 meter sahaja. Saya jalan kaki boleh sampai. So jalan 1 hari pun tak sampai. Jadi kita kena sangat terperinci, very detail to say what is the unit. Okay. Untuk hari ini, saya nak stresskan unit. Sebab apa? Sebab nanti untuk kelas seterusnya, sehingga bila you ambil SPM atau you masuk uni, bila kita tulis jawapan, anda mesti tulis unit. Selalu pelajar lupa tulis unit. Itu yang menyebabkan mereka tolak markah. Okay. Selalu kalau contohnya soalan ada 3 markah, dia tak tulis unit, dah tolak 1 markah. So kalau you ada banyak soalan, you dah tolak berapa markah. Okay. So unit itu penting. Mungkinlah saya tak tahu dulu matematik, mungkin cikgu anda tak berapa stress sangat tentang unit. Asalkan ada jawapan, nombor dah okey. Tapi fizik tak. You have to be very careful in writing your answer. You must put the unit. Okay. Alright. So next. Okay, before we continue, saya nak tunjukkan satu video. Okay. Okay, video ini pun ada dalam Google Classroom. Okay, boleh dengar kan? Boleh. Boleh ya. Physics is about describing and predicting the behavior and the property of stuff, things. So you really need, ultimately, to be able to make quantitative statements about the properties of things. Imagine if NASA is about to launch a shuttle and they call up their fuel contractor and they say, we need a bunch of fuel. You really need to be able to make measurements. And in order to make measurements of physical quantities, you need some standards, right? Think about a property of objects, which is their length. You want to be able to describe the length quantitatively of objects. You need a standard of length. So once upon a time, there's some king somewhere, and the king says, this is the standard of length. It's my foot. And from now on, all lengths will be measured in terms of this unit, 1 foot. So if you want to measure this table, it's 2.5 feet long. So that's fine, as long as everybody agrees. Then you've got a standard and you can measure any length in terms of that unit, that standard distance. Now, what happens when that king dies and the new king's a little baby with a little teeny foot, and all of a sudden the new standard of length, the new foot, is different. So now all of a sudden this table is 90 feet long. You really have to come up with a system, a convention for the basic units that everybody can agree upon. This has been done, and it's the metric system, Système International, and the units that are defined in the metric system are the basis basically for all of scientific measurements, all of commerce, everywhere in the world, except, I'm afraid, the United States. And in the United States, businesses still use the British system, the old-fashioned system, and it's a shame because it means that we think of things in terms of feet and miles and pounds, which are not metric units. So I will define for you the metric units, and we'll be using them throughout physics, as essentially all scientists use metric units. And because people don't always have good intuitions about metric units, I'll try from time to time to point out the connection between familiar everyday American units and the standard metrics. Okay, boleh faham tak? Jadi saya terangkan sikit lah. Jadi sebenarnya dia ceritakan, okay, dulu ada cara orang untuk buat pengukuran. Mereka selalu pakai apa yang mereka ada pada bahagian badan. Contoh pakai satu jengkak ke atau satu kaki dan sebagainya kan. So the thing is, setiap orang dia punya saiz badan, dia punya saiz jari semua ni beza. So
Kalau mereka nak cuba pakai kaki, pakai jengkak sebagai unit, ada satu masalah adalah dia bagi satu contoh. Kalau dulu ada satu raja. Raja ini dia kata semua standardize pakai kaki. So kalau untuk meja ini dia pakai kaki raja sebagai standard pengukuran. Jadi 3 kaki lebih. Tetapi kalau raja tu telah mangkat dan tukar raja yang baru iaitu baby prince, kita nampak kalau sekarang pakai standard kaki raja baby ini, kita perlukan lebih banyak kaki untuk buat pengukuran. Jadi kita nampak ada satu masalah. The problem is there's no a standard to measure sama ada bila kita sebut 3 kaki. Kaki siapa tu? Kaki budak ke? Kaki dewasa ke? Atau kaki dinosaur ke? That's why kita perlukan satu standard untuk pengukuran supaya boleh digunakan seluruh dunia. We need to come up with one system so that everybody can use. Not like just sebab orang Asia dia badan saiz dia kecil sikit. Mungkin dia lain dengan Europe. Okay, so that's why saintis mereka dah keluarkan satu sistem dipanggil sebagai sistem international unit. Okay, sistem international unit. Okay, atau kita namakan sebagai SI unit. Okay, SI unit. Okay. Okay, so contohnya kita sambung Okay, so kita dah tengok kuantiti Kuantiti maksudnya apa yang boleh kita ukurkan. Kita ada banyak benda untuk ukur. Jadi kalau you tengok buku teks, buku surat 4 dan 5, okay, kita ada kuantiti asas dan juga kuantiti terbitan. We have 2 types of quantity Okay, kuantiti asas dan kuantiti terbitan. So kalau you tengok perkataan asas maksudnya basic basic. Jadi maksudnya dia sangat-sangat basic sampai tak boleh jadi kecil. Okay. Contohnya kalau kita katalah manusia terdiri daripada apa? Dalam badan manusia kita ada banyak sel. So sel dia adalah unit asas untuk organisma. Kalau sekumpulan sel kita boleh bina satu tisu. Sekumpulan tisu boleh bina satu organ. Sekumpulan organ boleh bina satu sistem dan sebagainya. So asas tu maksudnya paling basic. Okay. Jadi dia tidak boleh ditarifkan dalam kuantiti fizik yang lain. Maksudnya dia telah basic. Okay. Sangat basic. Tidak boleh ditarifkan dalam kuantiti fizik yang lain. So we have 7. Okay, kita ada 7. Okay. Kita ada 7 kuantiti asas yang perlu ditahu atau diingat. Okay. Tapi biasanya kita akan lebih fokus kepada yang atas 5 ini. Okay, atas 5 ini. Okay. So yang pertama, of course kita tahu panjang. Okay, panjang. Lepas tu jisim. Okay, apa beza jisim dengan berat? Nanti bab 2 kita akan terangkan lagi lah. Okay, ketiga masa, keempat suhu, kelima arus elektrik. Okay, the current electric current. Okay, so unit dia, okay, kita tahu panjang ada banyak unit kan. Kita ada km, kita ada cm, kita ada mm dan sebagainya. So tadi kita tengok cerita video tu, unit SI ini maksudnya apa yang dipersetujui di seluruh dunia. Okay, SI maksudnya sistem international. Maksudnya semua sistem dekat manusia dalam dunia ini kita agree. Okay, jadikan meter sebagai unit SI. Okay, meter sebagai unit SI. Kalau jisim kita pakai kilogram. Okay, kilogram. Okay, kalau masa kita pakai saat. Walaupun kita ada jam, kita ada minit, kita ada hari, tapi standard saja kita pakai unit SI. Okay, kalau suhu di Malaysia kita pakai darjah Celsius kan. Tapi
kita agree pakai Kelvin. Okay, K besar Kelvin. Kelvin adalah nama seorang saintis. Okay, Kelvin. Dan arus elektrik kita pakai ampere. Okay, ampere. A to A besar juga. Okay, so anda perlu tahu okay, unit SI untuk panjang, unit SI untuk jisim, unit SI untuk masa, unit SI untuk suhu dan unit SI untuk arus. Okay, kemudian you tengok kolom yang kedua, simbol. Okay, apa maksud simbol? Simbol maksudnya short form. Okay, short form. So contohnya, kalau saya nak tulis masa, time saya tulis masa sama dengan 12 saat. Okay, tapi you tengok pernyataan ini sangat panjang. Okay, sangat panjang. I kena tulis banyak. So another way that I can write in short form is I use symbol. Okay, bila I guna simbol, saintis mereka senang untuk faham. Dan you tahu, saintis mereka nak cepat, mereka pun malas juga, mereka nak work smart. So they try to use simple way. Okay, so kalau masa sama 12 saat, masa itu saya gunakan simbol T. T sama dengan, so saat 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 tu saya tak tulis penuh, saya tulis S. So T sama dengan 12 saat. Itu sahaja. Saya percaya bahasa matematik dulu PT3 you pernah guna banyak simbol. Okay. Contohnya panjang, L sama dengan 100 meter. Like that. Okay. M sama dengan 70 kg. Okay. Suhu T besar sama dengan 200 Kelvin. Okay, Kelvin. Maksud arus elektrik itu I bukan L. I besar sama dengan 5 ampere. Okay, so ini adalah tulisan dalam bentuk simbol. Jadi anda jangan keliru kuantiti dengan unit. Kuantiti maksudnya apa yang kita boleh ukur. Okay, what are we measuring? Okay, apa yang kita ukur Maksud unit adalah ukur dalam sebutan apa. Okay, ukur dalam sebutan apa. Meter ke, kg ke, saat ke, itu adalah unit. Okay, boleh? So, yang kelima-lima ni adalah basic lah. Basic. Dan macam mana ingat? Okay, you ingat macam ini Okay, saya ajar you macam mana ingat. Okay, saya buang dulu. Okay, you ingat Pak. Okay, Pak Jip makan ayam sedap. Okay, yang lima ini you ingat macam ni. Pak Jip makan ayam sedap. Okay, apa maksud Pak Jip makan ayam sedap tu? Pak itu adalah panjang. Okay, panjang. Jip itu jisim. Okay, Ma itu masa. A untuk arus. Dan S untuk suhu. Okay, ini yang basic lah. Pak Jip makan ayam sedap. Okay, panjang, jisim, masa, arus, suhu. Okay, lagi dua. Okay, lagi dua. Kita ada keamatan berluminosity. Okay, keamatan berluminosity. Mungkin saya rasa you tak pernah dengar. Okay, yang ini sebenarnya dia adalah tentang berapa cahaya punya intensity. Okay, cahaya ini dia sangat terang ke kurang terang, itu kita ukur dalam nama keamatan berluminosity. Okay, so dia punya unit, dia punya simbol adalah dia macam L. Okay, L yang serong, LV. Okay, unit dia adalah candela. Okay, candela, dan simbol unit adalah CD. Okay, CD. Dan akhir sekali adalah kuantiti bahan. Kuantiti bahan nanti you akan belajar dalam kimia. Okay, nanti Cikgu Najamuddin akan ajarlah. Nanti you akan nampak kuantiti bahan ini. Maksudnya ada berapa yang terkandung dalam satu jirim. Okay, so dia punya simbol adalah N dan unit SI adalah mol dan simbol unit pun adalah mol.
Okey, yang kedua bawah ini agak jarang kita akan guna. Okey, dalam silibus kita jarang kita akan guna. Tapi you kena tahu jugalah. So yang lebih utama sikit adalah atas 5 ini. Okey, yang atas 5 ini. Yang lain bawah 2 dia adalah agak luar special sikit lah. Okey. So you boleh ingat saja Pakcik makan ayam sedap, lepas tu tambah lagi KK tu apa? Okey. Contoh dia kenyang apa? K untuk kenyang. Kenyang K lagi satu apa? You boleh create sendiri belakang tu apa lagi short form yang atau formula yang you boleh cipta untuk ingat. Okey, ada soalan dah setakat ini? Okey, tak ada ah. Okey, boleh ya. Okey, good. Okey, atau you create Pakcik makan ayam sedap ke kampung. Pun boleh. Okey, keamatan dengan kuantiti bahan. Okey. Alright. So, ini kuantiti asas kita ada 7. Jadi yang lain semua adalah kuantiti terbitan. Okey. Apa maksud kuantiti terbitan? Okay, keyword dia adalah yang dihasilkan dengan menggabungkan. Okay, ini grammar mistake 2G. Menggabungkan kuantiti asas. Okay, kita boleh gabungkan dengan sama ada kita darab. Okay, kita darab. Okay, contohnya luas. Kalau saya nak cari luas permukaan meja, formula luas permukaan adalah panjang darab lebar. Kan? Betul tak? Panjang dan lebar. So, panjang tadi kita ada kuantiti asas kan? Ingat tak? Panjang itu adalah kuantiti asas. Okey, lebar kita tak ada nama lebar dalam kuantiti asas. Tapi lebar ini pun adalah sejenis panjang juga. Okey, panjang tak kisah ketinggian ke, kedalaman ke, jarak ke, semua ini terrangkum dalam panjang. Okay, panjang. So, luas sama dengan panjang darab panjang. Jadi, luas ini adalah kuantiti terbitan. Macam mana saya dapat formula luas? Saya darab panjang dengan panjang. Itulah saya dapat kuantiti terbitan. Okay. Yang kedua, isi padu. Okay, isi padu. Kalau isi padu adalah 3 dimensi kan? 3 dimensi. So, 3 dimensi ini apa formula dia? Panjang darab lebar darab tinggi. Yes. Okay. So, tadi panjang lebar pun adalah sejenis panjang. Tinggi pun adalah sejenis panjang juga. So, dia sama dengan panjang darab panjang. Itu kita dapat formula isi padu. Okay. So, isi padu juga adalah satu contoh kuantiti terbitan. Okey. Selain daripada pendarapan, kita boleh guna pembahagian. Pembahagian maksudnya contohnya A bahagi B. Okey. For example, ketumpatan. Okey, tahu tak ketumpatan? Siapa ingat formula ketumpatan? Okay, jisim bagi isi padu kan? Okay, very good. Okay, ini saya hold dulu. Okay, pembagian kuantiti asas. Okay, kita cuba fikirlah satu contoh. Okay, katakanlah kalau laju, okay, laju sama dengan sesaran bagi masa. Okay, sesaran. Okay, apa itu sesaran? Jarak. Apa beza jarak dengan sesaran? Okay, jarak dengan sesaran nanti kita hold dulu. Bab 2 kita akan tengok semula apa beza jarak dengan sesaran. Apa beza laju dengan hal laju? Okay, apa beza dua ini? Satu ada satu tak ada ha. So apa beza laju dengan hal laju? Nanti kita akan tengoklah. Okay, so sebenarnya kalau kita tengok laju, dia punya formula bukan sesaran
dia punya formula adalah jarak bagi masa. So jarak ini dia adalah panjang. Okey, dia sebenarnya adalah panjang. Okey, panjang. Okey, dan masa tadi kita dah tengok masa dia pun adalah satu contoh kuantiti asas. So laju sama dengan panjang bagi masa. Jadi dia adalah kuantiti terbitan. Laju adalah kuantiti terbitan. Okey, laju adalah kuantiti terbitan. Okey, hal laju pun samalah sesama bagi masa. Okey, so pertama melalui darab, kedua melalui pembahagian, ketiga adalah ketumpatan. Okey, penerapan dan pembahagian bersama. So tadi kita dah tengok ketumpatan sama dengan jisim bagi isi padu. Okey, jisim bagi isi padu. Di mana isi padu ini dia adalah sama dengan panjang darab panjang darab panjang. So you nampak dalam formula ketumpatan kita ada bahagi, kita pun ada darab. So itulah satu contoh kuantiti terbitan. Okay, so very easy. Yang kuantiti asas hanya 7 itu sahaja. 7 yang tadi kita tengok pakcik makan ayam sedap ke kampung. Yang lain semua adalah kuantiti terbitan. Okay, yang lain semua kuantiti terbitan, sangat senang saja. Cuma mereka dapat formula sama ada melalui darab, bahagi ataupun kedua-dua. Boleh? Boleh ya? Okay. Baik, kalau you tengok buku teks, Okay, I get open the textbook Okay, so kalau you tengok buku teks, okay, buku surat ke-6, okay, buku surat ke-6 sebenarnya, kalau kita cuba tengok buku surat 6 dan 7, kita ada satu senarai, banyak sangat kuantiti terbitan. Okay, nak hafal ke tak? Okay, I tell you, tak payah hafal. Okay, tak payah hafal. Kenapa? Sebab lama kelamaan kita akan tengok satu persatu. Dalam bab 2 kita akan tengok hal laju, kita akan tengok pecutan, kita akan tengok daya, momentum. Dalam silibus form 5 kita akan tengok tekanan. Okay. Dalam silibus form 5 juga kita akan tengok kuantiti yang lain. So you don't have to memorize. Mungkin ada cikgu tak kisah guru tuition ke apa, dia suruh you pergi hafal. Okay. Tapi I tell you sebenarnya tak payah hafal. Setakat ni tak payah hafal sebab yang penting what you have to know is, okay, tengok balik apa yang saya share dalam Google Classroom. Google Classroom saya mana? Okay, saya bagi you point. Pertama sekali, you kena tahu apakah itu kuantiti fizik. Okay, ayo lag sangat. Okay, apakah itu kuantiti fizik? And then kedua, apakah beza kuantiti asas dan kuantiti terbitan? So kuantiti asas maksudnya yang tidak boleh ditarifkan. Okay, keyword adalah kuantiti yang tidak boleh ditarifkan. Okay, tidak boleh ditarifkan. Okay, ditarifkan. Kalau kuantiti terbitan maksudnya dia boleh ditarifkan. Okay, macam mana kita dapat daripada gabungan 2 atau lebih kuantiti asas. Okay, we have 2 or more base quantity. Okay, sama ada pendarapan, pembahagian atau kedua-dua. Okay, so ini yang you kena tahulah. Yang lain tu formula sebenarnya tak payah ingat dulu, tak payah hafal. Okay, okay, so next class saya akan sambung dengan imbuhan. Okay, imbuhan. Saya akan gunakan satu masa kelas yang seterusnya untuk ulang kaji imbuhan. Okay, saya bagi you sedikit input tentang imbuhan. Okay, imbuhan bukan yang bahasa Melayu imbuhan itu. Okay.
Sebab dalam buku teks memang tak ada. Buku teks tak ada imbuhan. Okey. Buku teks tak ada imbuhan. Jadi ni tak payah hafal lah. Okey, tak payah hafal. Okey. So yang ni latihan latihan sebenarnya saya rasa tak payah lah, tak payah dulu. Okey. Okey. Kita pergi kepada suara saya okey lagi ya. Suara saya okey kan? Okey ya. Okey. Okey, so ini dalam bentuk bahasa Inggeris lah, bahasa Inggeris. Sekejap saya. Okey, tak apa, saya buka satu whiteboard. Okey, so tadi kita dah bincang tentang quantity. Okey, katakanlah tadi back to our question lah. Okey, katakanlah ketinggian saya adalah 1.76 meter. Okey, macam mana saya nak tukar 1.76 meter kepada cm? Okey, tukar kepada cm darab 100. Ini saya rasa dulu sekolah rendah dah ajar. Okey, dapat 160 cm. Okey ya, okey good. Okey, kalau saya ada apa ni? Jisim jisim saya ada 65 gram. Macam mana saya nak tukar kepada kg? Okey, bagi 1000. Okey, good. 60 gram bagi 1000 0.065 kg. Okey. Alright, soalan saya ketiga Okey, kalau saya tahu jarak daripada JB ke KL. Okey, jarak dia. Okey, jarak adalah 300 km. Okey, 300 km. Okey, sekarang saya terus tanya. 300 km berapa cm? Tiba-tiba senyap. 300 juta. 3 juta. Okey, saya kena darab ke bagi? Darab berapa? Darab 1000. Darab 10. Darab 100. Betul ke macam ni? Yang lain betul tak? 300 darab 1000 darab 10 darab 100. Ada 10 tak? Okey, 1000 dari mana? Okey, lepas tu? Okey, so ini tak ada Tak ada Okey, 100 ini dapat dari mana? M ke cm. Okey, good. So jawapan adalah 300,000,000 unit cm. Okey, cm.
Okay. So, masih okay ah, masih okay. Okay, kalau saya sekarang, saya tanyalah. Okay, buku saya, dia punya ketebalan buku adalah 1.5 cm. Okay, sekarang saya nak you tukar kepada km. Boleh tak macam tukar? Bagi 1000 bagi 100. So 1.5 bahagi 1000 bagi 100. Berapa? Kosong roti kosong lah. 0.0015. Betul. Betul. Okay, good. Okay, very good. Okay, so you nampak ada berapa isu. Okay, pertama, banyak sangat kosong. Depan pun banyak. So, ada satu masalah mungkin berlaku apabila kita terkurang tulis 10 atau terlebih tulis 10. Jadi, anda pernah belajar satu panggil dia bentuk piawai. Pernah tak? Ada bentuk piawai. Okey, belajar kan? So, bentuk piawai ini adalah satu cara untuk kita tulis jawapan dengan cara yang lebih senang. Okey, biasanya kalkulator anda dia akan tunjukkan jawapan dalam bentuk piawai. Okey, contohnya kalau 3000000 ni, kalau saya nak tulis dengan senang, saya tulis dalam bentuk yang lagi senang iaitu bentuk piawai. Di mana depan saya tuliskan nombor yang antara 1 hingga 10. Contohnya saya nampak 3, okey, 3.0. Saya tulis 3.0 darab 10 kuasa. Kita tengok berapa kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kan? So, darab 10 kuasa 7 cm. So, cara bentuk piawai dia lagi senang untuk disebut berbanding dengan guna jawapan penuh. So, untuk yang bawah ini, kita boleh tulis 1.5 darab 10 kuasa. Sebab tengok, dia point kat sini. Kita undur balik, kita kena ada negatif. Betul tak? So, 1, 2, 3, 4, 5. So, negatif 5 km. Okay, so nampak tak? Ini satu cara yang lagi senang untuk kita nak tulis jawapan. Sebab apa? Sebab nanti bila you belajar fizik, kita akan nampak banyak sangat nombor yang besar-besar. Contohnya kita akan tengok jisim matahari. Okay, jisim matahari dia dalam 10 kuasa 30 kg. So takkanlah kita nak tulis kosong tu 30 kali. Betul tak? So that's why kita perlu guna bentuk piawai. Jadi you punya jawapan nanti bila kita dah belajar fizik, kita selalu akan guna bentuk piawai. Cuma pelajar jangan keliru, bentuk piawai kalau 10 kuasa yang positif ini maksudnya nombor yang besar. Kalau negatif ini maksudnya dia adalah perpuluhan. Okey, perpuluhan. Alright. Okey, dan last kali untuk ulang kaji tingkatan 3 punya matematik. Okey, you tahu tak km, cm, mm ini apakah unit SI mereka? Kita ada km, kita ada cm, kita ada mm. Apakah yang sama? Yes, m. So m ini sebenarnya adalah unit SI. Semua pakai berapa meter kan? Km, meter, sentimeter, milimeter. So cuma yang depan ini, apa yang depan ini sebenarnya? Depan ini sebenarnya adalah imbuhan. Okey, you belajar kan imbuhan. Imbuhan maksudnya kita akan
boleh sebut jawapan dalam bentuk imbuhan yang mewakili 10 kuasa berapa. Contohnya kalau km maksudnya kita tahu darab 1000 kan. That means 10 kuasa 3. Kalau sentimeter kita tahu nak bahagi. So 10 negatif 2. Milimeter kita 10 negatif 3. Okay, macam mana you dapat semua ini? Kalau you ulang balik, belum pulangkan buku teks kan. You tengok buku teks ada tingkatan 3 matematik. Ada satu jadual di mana kita ada imbuhan. Lepas tu kita start dengan apa dia? Tera, giga, mega, kilo, desi, senti, micro, nano, pico. Okay. Lepas tu apa dia punya 10 kuasa berapa? You tahu tak tera berapa 10 kuasa berapa? Sebenarnya you tahu tak? Boleh ingat tak? Okay, sebab apa? Sebab dalam exam dia tak ada bagi ini. Okay, that's why you kena tahu tentang berapa untuk giga, berapa untuk senti sebagainya. Okay, so untuk next class kita akan buat soalan-soalan. Okay, saya supaya ulang kaji untuk drill tentang soalan ini. Okay, saya akan tanya soalan contohnya 1.5 megameter. Mana pen saya? Sekejap, saya punya ada masalah sikit saya punya pen. Tak boleh lukis. Okey, saya tak tahu apa masalah pen saya. Okey, so contohnya saya akan tanya soalan 1.5 mm. Okey, megameter sama dengan berapa cm? Boleh tak you selesaikan? Okey. Lepas tu ada juga contoh macam you tahu. So contoh yang lain 18 pm sama dengan berapa km. Okey, so soalan-soalan ini banyak pelajar mereka ada masalah. Okay, kenapa? Sebab mereka hanya hafal saja. Kalau km kepada meter saya kena darab 1000. Kalau meter kepada cm saya kena darab 100. Okey, tetapi yang lain bila kita ada yang lain tak tahu pula. Jadi kita perlu satu cara yang lebih smart, lebih sistematik untuk bila dapat soalan macam ni kita dapat selesaikan. Okey, dan contoh soalan lain kalau kita ada masalah 1 meter kuasa 2, 1 meter segi 1 meter square berapa cm square macam tu. Okey, so yang ni kita akan bincang next week lah. Next week yang hari Rabu ini. Okey, hari Rabu ini ya. Okey. So setakat ini ada soalan tak? Kita ada. Okay, so we will continue next class. Jadi bahan-bahan yang saya share tu, bahan-bahan yang saya share tu anda boleh cuba tengok dulu.